Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Bersama saya lagi Cikgu Zuki. Kenapa saya pakai topi muka hari ini? Tak lain dan tak bukan. Ini adalah kerana pada hari ini kita akan bincangkan satu tajuk yang sangat penting untuk kita semua, iaitu kesihatan manusia. Bab 4, Sains Tingkatan 2. Okey. Seperti biasa, kita tengok apa yang ada dalam bab ini secara keseluruhan. Sebelum tu saya buka dulu penutup muka ni supaya senang untuk saya bercakap. Okey, bab ini ada dua standard kandungan, iaitu 4.1 penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Manakala 4.2 sistem pertahanan badan. Kita tengok dulu standard kandungan yang pertama. 4.1 penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Okey. Standard pembelajaran yang pertama, pelajar membezakan dan berkomunikasi mengenai penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Standard pembelajaran yang kedua, pelajar menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. Standard pembelajaran yang ketiga, pelajar mencerahkinkan penyebab dan penularan penyakit berjangkit. Manakala yang terakhir iaitu standard pembelajaran yang keempat, pelajar menjana idea mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Okay? Itu standard kandungan yang pertama. Sekarang kita lihat standard kandungan yang kedua. 4.2 iaitu sistem pertahanan badan. Ada 6 standard pembelajaran kesemuanya. Standard pembelajaran yang pertama, pelajar menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan. Standard pembelajaran yang kedua, pelajar mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan. Standard pembelajaran yang ketiga, pelajar mewajarkan kepentingan imunisasi. Manakala standard pembelajaran yang keempat, pelajar membezakan keimunan pasif dan aktif. Standard pembelajaran yang kelima, pelajar mewajarkan amalan baik ke arah keimunan yang mantap. Manakala standard pembelajaran yang terakhir, iaitu yang keenam untuk 4.2, pelajar mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara. Okey, jadi itulah dua standard kandungan dan 4, 6. Ada 10 standard pembelajaran semua dalam bab 4 kesihatan manusia sains tingkatan 2. Sekarang kita akan lihat satu persatu standard pembelajaran untuk setiap standard kandungan. Okey, yang pertama, pelajar membezakan penyakit berjangkit dan penyakit yang tidak berjangkit. Sebelum tu, cikgu nak tanya dulu, apakah maksud penyakit? Dapat? Okey, penyakit ialah keadaan tidak normal pada badan atau minda yang menyebabkan ketidakselesaan, gangguan, kemudaratan, sukar berfungsi serta memberi tekanan kepada individu. Okey, itulah maksud penyakit. Okey, penyakit ada dua, iaitu penyakit berjangkit dan penyakit tidak berjangkit. Apakah maksud penyakit berjangkit? Penyakit berjangkit adalah penyakit yang boleh disebarkan daripada seorang individu kepada individu yang lain. Manakala penyakit tidak berjangkit ialah penyakit yang tidak boleh disebarkan daripada seorang individu kepada individu yang lain. Maknanya, kalau seseorang tu ada penyakit berjangkit, maka penyakit dia tu boleh disebarkan pada orang lain lah. Dan kalau seorang tu ada penyakit tidak berjangkit, maka penyakit tu jangan bimbang, tak akan disebarkan pada orang lain. Maknanya kita melawat dia pun tak ada masalah, sebab ia tak dapat disebarkan kepada orang lain. Apakah penyebab penyakit berjangkit? Bagaimanakah seorang itu dapat penyakit berjangkit? Penyakit berjangkit disebabkan oleh patogen secara langsung ataupun melalui media, iaitu sama ada udara ataupun air, melalui sentuhan ataupun melalui vektor. Apakah pula penyebab penyakit tidak berjangkit?
Penyebab penyakit tidak berjangkit ialah gaya hidup dan juga faktor genetik. Apakah contoh penyakit berjangkit? Contoh penyakit berjangkit ialah seperti selsema, TB ataupun tuberkulosis, demam denggi, demam Zika, demam malaria, taun, kepialu, panau, kurap dan sebagainya. Manakala contoh penyakit tidak berjangkit ialah diabetes, kanser, asma, hipertensi dan sebagainya. Okey, itu adalah yang pertama. Sekarang kita nak bezakan antara penyakit berjangkit dan tak berjangkit. Sekarang kita tengok pula standard pembelajaran yang kedua, iaitu menerangkan bagaimana penyakit berjangkit disebarkan. Okey, perbincangan kita semuanya berkisar tentang penyakit berjangkit. Penyakit yang tidak berjangkit tadi hanya pada standard pembelajaran yang pertama saja. Kita membezakan antara penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Perbincangan seterusnya ialah tentang penyakit berjangkit. Okay? Jadi sekarang bagaimanakah penyakit berjangkit ini disebarkan? Macam mana nak terangkan itu? Penyakit berjangkit disebarkan melalui patogen. Apa dia patogen ni? Patogen ialah mikroorganisma yang berbahaya yang boleh menyebabkan penyakit. Contoh-contoh patogen ialah bakteria, virus, protozoa, kulat dan boleh jadi juga cacing. Patogen boleh dipindahkan daripada seorang individu yang dijangkiti, yang dipanggil host, kepada individu yang lain melalui beberapa cara, iaitu seperti melalui udara, air, sentuhan dan juga bakter. Inilah dia cara-cara bagaimana patogen dipindahkan daripada seorang individu, iaitu host, kepada individu yang lain. Ada dua cara jangkitan untuk udara. Iaitu yang pertama jangkitan titisan. Yang kedua jangkitan habuk. Okey, jangkitan titisan ni semasa kita bercakap, bernafas, bersin, batuk, menguap, tanpa kita sedari, titisan air yang mengandungi patogen keluar bersama. Okey, bayangkan ketika kita bersin, patogen keluar bersama titisan-titisan air dan dibawa oleh udara. Jadi patogen dalam titisan air tersebut akan menjangkiti orang lain yang berada di sekitar. Jadi sebab itulah tadi saya pakai topeng muka, supaya jika saya bersin, titisan air tadi tak keluar dari mulut saya dan tidak dibawa oleh udara ke tempat-tempat lain untuk menjangkiti orang lain. Jadi selamat kita menggunakan topeng muka. Yang kedua ialah jangkitan habuk. Macam mana ya? Semasa kita meludah, air ludahan kita ataupun air liur kita tadi mengandungi patogen. Apabila air liur tersebut mengering, patogen yang ada dalam air liur tersebut berubah menjadi spora dan diterbangkan oleh angin ke tempat-tempat yang lain. Jadi spora tersebut ataupun patogen tersebut akan menjangkiti orang lain. Jadi janganlah mudah mata-mata. Apakah jenis penyakit yang boleh disebarkan melalui udara? Pernah dengar TB, tuberkulosis,
selsema, H1N1 dan sekarang COVID-19. Sebab itulah kita dikenakan perintah kawalan pergerakan PKP. Jadi saya harapkan semuanya berada di rumah, stay at home dan jangan pergi ke mana-mana. Okey? Tonton video ini sampai habis. Jadi, apakah langkah-langkah untuk mencegah penyakit bawaan udara ini? Pastikan semasa menguap, tutup mulut dan sebaik-baiknya pakailah topeng muka apabila ada wabak penyakit dan jika anda ingin pergi ke tempat-tempat yang ada ramai orang. Seterusnya, janganlah meludah di mata-mata tempat. Yang kedua, penyakit yang disebarkan melalui air. Bagaimanakah patogen dapat disebarkan melalui air? Bayangkan tempat-tempat yang tidak mempunyai sistem perawatan air yang baik. Mereka menggunakan air telaga, air sungai untuk minum. Air tersebut mungkin mengandungi patogen dan boleh menyebabkan penyakit. Ada juga kawasan yang tidak mempunyai sistem sanitasi yang baik. Contohnya, tandas-tandas mereka dibina di tepi-tepi sungai. Najis mereka masuk ke sungai dan patogen yang ada dalam najis disebarkan ke tempat-tempat lain. Jadi orang lain yang menggunakan air sungai yang sama mungkin akan dijangkiti oleh patogen tersebut. Selain daripada menggunakan air yang tidak dirawat, tidak mempunyai sistem sanitasi yang baik, banjir juga boleh menyebabkan jangkitan penyakit melalui air. Contoh-contoh penyakit yang disebarkan melalui air ialah seperti kolera, iaitu taun, demam kepialu dan disentri. Jadi, sama-samalah kita menggunakan air yang bersih. Yang ketiga, penyakit yang disebarkan melalui sentuhan. Okey, panau dan kurak. Ada sesiapa kat sini yang ada panau dan kurak? Okey, tak apa. Bagaimana penyakit ini boleh berjangkit? Dengan cara perkongsian barangan peribadi seperti tuala, kain basahan, pakaian, sikat dan sebagainya. Okey, jadi janganlah berkongsi barangan peribadi sebab mungkin akan berjangkit penyakit-penyakit yang kita tak ingini seperti panau dan kurak. Sentuhan-sentuhan dalam bentuk yang lain ialah seperti hubungan seks, pemindahan darah dan perkongsian jarum suntikan. Sifilis dan gonoria adalah dua contoh penyakit yang disebabkan oleh hubungan seks. Dan penyakit AIDS yang disebabkan oleh virus HIV boleh berjangkit melalui 3 cara, iaitu hubungan seks, perkongsian jarum suntikan dan juga pemindahan darah. Apakah langkah-langkah untuk mencegah penyakit melalui sentuhan ini? Yang pertama, jagalah kebersihan diri dan barangan peribadi. Yang kedua, amalkan gaya hidup sihat. Yang ketiga, jangan berkongsi barangan peribadi seperti tuala, kain basahan, pakaian dengan orang lain. Dan yang terakhir ialah jangkitan melalui vektor. Vektor ialah organisma yang membawa patogen daripada satu individu kepada individu yang lain. Antara contoh-contoh vektor ialah nyamuk, lalat, tikus dan lipas. Bagaimana penyakit disebarkan melalui vektor? Yang pertama, melalui gigitan nyamuk. Bagaimana? Nyamuk yang telah mempunyai patogen di dalam kelenjar air liurnya menghisap darah orang yang belum dijangkiti. Air liur nyamuk dikeluarkan semasa menghisap darah untuk mencegah pembekuan darah. Jangkitan merebak ke seluruh badan. Nyamuk lain menggigit mangsa yang telah dijangkiti dan menyebarkan jangkitan ke mangsa lain pula. Macam ni.
Ini Pak Mat. Sudah 3 hari Pak Mat demam denggi. Tengok darah Pak Mat sudah kuning-kuning dah. Ini menunjukkan dalam darah Pak Mat ada virus denggi, iaitu patogen yang menyebabkan demam denggi. Ini pula Pak Min. Pak Min seorang yang sihat. Tengok darah Pak Min bersih. Tiba-tiba datang seekor nyamuk Aedes. Terus hinggap di atas badan Pak Mat dan menghisap darah Pak Mat. Sekarang kita lihat. Ini badan nyamuk. Ini pula kelenjar liur nyamuk. Tengok, dalam kelenjar liur nyamuk ini sudah mengandungi patogen, iaitu virus denggi daripada Pak Mat tadi. Nyamuk Aedes ini terbang. Dilihatnya Pak Min. Dia menuju ke arah Pak Min, hinggap di atas badan Pak Min dan dihisapnya darah Pak Min. Semasa menghisap darah ini, nyamuk Aedes telah mengeluarkan air liurnya daripada kelenjar liurnya untuk mengelakkan pembekuan darah. Semasa inilah patogen daripada kelenjar liur nyamuk telah dipindahkan ke dalam darah Pak Min. Sekarang nyamuk ini pun meninggalkan Pak Min. Cuba kita lihat. Darah Pak Min sekarang sudah mengandungi patogen, sudah mengandungi virus denggi daripada sekarang mari kita tengok pula bagaimana lalat memindahkan patogen kepada seseorang individu. Lalat yang hinggap di atas kotoran mempunyai patogen yang melekat pada kaki dan badan lalat. Lalat memindahkan patogen ke makanan. Patogen memasuki badan seseorang yang makan makanan yang telah tercemar. Ini ialah kotoran. Pada kotoran ini terdapat banyak bakteria. Antaranya ialah bakteria Vibrio cholera. Vibrio cholera ialah patogen yang boleh menyebabkan penyakit taun. Datang seekor lalat. Hinggap di atas kotoran tadi. Sekarang kita lihat, bakteria Vibrio cholera telah melekat pada kaki lalat ini. Lalat ini pun terbang. Terus memasuki rumah Encik Mun dan hinggap di atas makanan Encik Mun. Bakteria Vibrio cholera yang melekat pada kaki lalat tadi sekarang telah dipindahkan ke makanan Encik Mun. Encik Mun pun datang untuk bersarapan. Encik Mun pun makanlah makanan yang tidak ditutup tadi. Sekarang kita lihat dalam badan Encik Mun, bakteria Vibrio cholera sekarang berada dalam badan Encik Mun dan boleh menyebabkan penyakit taun. Untuk kes ini, bakteria dipindahkan daripada kotoran kepada Encik Mun melalui lalat sebagai vektor. Untuk mengelakkan penyakit berjangkit daripada disebarkan melalui vektor, kita hendaklah sentiasa memastikan kawasan persekitaran kita sentiasa bersih dan makanan ditutup jika tidak dimakan. Jenis-jenis vektor dan patogen yang dibawa. Vektor lipas. Patogen yang dibawa Salmonella typhi. Vektor lalat. Patogen yang dibawa Salmonella typhi. Vektor nyamuk Aedes. Patogen yang dibawa virus denggi. Vektor nyamuk Aedes juga boleh membawa patogen yang lain, iaitu virus Zika.
Vektor nyamuk Anopheles atau nyamuk tiruk. Patogen yang dibawa Plasmodium malariae. Vektor tikus. Patogen yang dibawa bakteria Leptospirosa. Kita sudah bincang tentang bagaimana penyakit berjangkit ini disebarkan, penyebab, penularan dan sebagainya. Tapi terfikirkah kita, bagaimana untuk kita menghalang penularan penyakit berjangkit ini? Mari kita menjana idea mekanisme menghalang penularan penyakit berjangkit. Ini adalah standard pembelajaran yang keempat. Ada 3 peringkat dan kaedah untuk kita menghalang penularan penyakit berjangkit ini. Peringkat primer. Yang pertama, meningkatkan tahap kesihatan dengan cara meningkatkan kebersihan diri, keluarga, tempat kediaman dan sistem sanitasi. Kedua, meningkatkan daya tahan badan dengan cara pengambilan vaksin atau imunisasi oleh bayi, kanak-kanak, ibu mengandung, pengendali premis makanan, jemaah haji dan pengembara. Yang ketiga, membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Dan yang keempat, mengamalkan gaya hidup sihat dengan menghirup udara bersih dan makan makanan yang seimbang. Peringkat sekunder. Memutuskan transmisi jangkitan melalui pengesanan kes secara aktif dan pasif. Ini dilakukan dengan cara memberi rawatan awal kepada pesakit dan mengasingkan pesakit dengan orang lain. Peringkat tertiar. Yang pertama, mengawal populasi vektor. Ini dilakukan dengan memusnahkan tempat pembiakan dan perlindungan vektor. Melakukan semburan untuk membunuh vektor, menguatkuasakan undang-undang dengan mengenakan denda kepada pengusaha premis makanan yang kotor. Yang kedua, melindungi hos dengan menggunakan kelambu atau ubat nyamuk dan memakai pakaian tebal. Standard pembelajaran yang pertama, pelajar menghuraikan dan berkomunikasi mengenai fungsi sistem pertahanan badan. Mekanisme pertahanan badan terbahagi kepada 2, iaitu mekanisme pertahanan tidak spesifik dan mekanisme pertahanan spesifik. Mekanisme pertahanan tidak spesifik terdiri daripada barisan pertahanan pertama dan barisan pertahanan kedua. Manakala mekanisme pertahanan spesifik terdiri daripada barisan pertahanan ketiga. Mari kita bincangkan tentang ketiga-tiga barisan pertahanan badan. Barisan pertahanan pertama berfungsi untuk menghalang patogen daripada memasuki badan. Ia terdiri daripada kulit dan membran mukus. Kulit manusia terdiri daripada lapisan yang liat dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Mikroorganisma hanya dapat menembusi kulit jika terdapat luka atau kecederaan. Peluh dan sebum yang dirembeskan oleh kulit mengandungi bahan kimia yang boleh memusnahkan mikroorganisma. Membran mukus ialah membran yang melapisi salur pencernaan dan salur pernafasan.
Mikroorganisma yang memasuki salur pernafasan akan ditapis oleh bulu hidung dan diperangkap oleh mukus yang terdapat di dalam rongga hidung. Lilin di dalam telinga, air mata dan lendir pada faras juga berfungsi sebagai antiseptik untuk memusnahkan mikroorganisma. Barisan pertahanan kedua. Patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan pertama akan memasuki sistem darah dan berhadapan dengan barisan pertahanan kedua. Fungsi barisan pertahanan kedua ialah melawan patogen melalui fagositosis. Operasi fagositosis. Sel darah putih akan bertindak secara fagositosis dengan menelan dan mencerna patogen menggunakan enzim. Barisan pertahanan ketiga. Patogen yang berjaya melepasi barisan pertahanan kedua akan berhadapan dengan barisan pertahanan ketiga. Fungsi barisan pertahanan ketiga ialah melawan patogen melalui penghasilan antibodi. Antibodi melekat pada patogen dan menyebabkan patogen menggumpal. Ini mengelakkan patogen daripada memasuki sel perumah. Barisan pertahanan ketiga melibatkan sistem keimunan badan. Standard pembelajaran yang kedua, pelajar mendefinisikan antigen, antibodi dan keimunan badan. Masih ingat lagi tentang barisan pertahanan ketiga? Sekarang, mari kita bincangkan beberapa definisi. Yang pertama ialah antigen. Antigen ialah jasad asing atau bahan yang bukan daripada badan sendiri yang merangsang penghasilan antibodi. Antigen terdapat pada patogen, molekul toksin dan sel darah daripada kumpulan darah yang lain. Yang kedua, antibodi. Antibodi ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai gerak balas terhadap antigen. Yang ketiga ialah keimunan badan. Keimunan badan ialah keupayaan sistem badan melawan sesuatu patogen sebelum badan dijangkiti sesuatu patogen. Ia melibatkan penghasilan antibodi apabila terdapat patogen memasuki badan. Standard pembelajaran yang ketiga, pelajar mewajarkan kepentingan imunisasi. Imunisasi merupakan suatu usaha untuk memberikan daya tahan secara aktif pada bayi, kanak-kanak dan dewasa terhadap penyakit tertentu dengan memasukkan vaksin. Vaksin mengandungi antigen yang diperoleh dari sebahagian atau keseluruhan struktur virus atau bakteria yang telah dilemahkan atau dimatikan. Antigen tersebut berfungsi untuk merangsang sistem imun tubuh membentuk keimunan terhadap jangkitan penyakit tertentu. Oleh sebab itu, bayi perlu disuntik dengan beberapa jenis vaksin yang berbeza. Jadual 4.4 menunjukkan rancangan pemvaksinan yang diadakan di Malaysia. Standard pembelajaran yang keempat, pelajar membezakan keimunan pasif dan aktif. Keimunan pasif berlaku apabila badan memperoleh antibodi daripada sumber luar. Ia boleh berlaku secara semula jadi atau buatan. Keimunan pasif semula jadi terhasil apabila anak mendapat antibodi daripada susu ibu
atau darah ibu yang merentasi dinding plasenta. Keimunan adalah sementara dan singkat kepada bayi, iaitu dalam tempoh beberapa bulan pertama selepas dilahirkan. Sila rujuk Rajah 4.5. Keimunan pasif buatan pula terhasil apabila antiserum disuntik ke dalam badan pesakit. Antiserum akan melawan patogen penyakit tersebut tanpa mengganggu sistem keimunan pesakit. Antiserum ialah darah cecair jernih yang mengandungi antibodi untuk mencegah penyakit. Keimunan adalah segera dan sementara. Sila rujuk Rajah 4.6. Keimunan aktif berlaku apabila badan menghasilkan antibodi sendiri apabila dirangsang oleh antigen. Keimunan aktif juga terbahagi kepada dua, iaitu semula jadi dan buatan. Keimunan aktif semula jadi terhasil selepas seseorang sembuh daripada serangan penyakit. Keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Rujuk Rajah 4.7. Keimunan aktif buatan pula terhasil apabila vaksin yang mengandungi patogen yang mati atau lemah dimasukkan ke dalam badan dan sistem keimunan bergerak balas dengan menghasilkan antibodi. Keimunan berpanjangan selepas jangkitan. Rujuk Rajah 4.8. Standard pembelajaran yang kelima, pelajar mewajarkan amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap. Apakah amalan-amalan yang baik ke arah keimunan yang mantap? Punca sistem keimunan menjadi lemah. Terdedah kepada pencemaran udara, terdedah kepada pestisid, mengalami tekanan perasaan dan pengambilan gula secara berlebihan. Amalan yang menguatkan sistem keimunan. Mendapat rehat dan tidur yang mencukupi. Beriadah dan menghirup udara segar. Tidak merokok dan tidak terdedah kepada asap rokok. Dan melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Pelajar mewajarkan dan berkomunikasi mengenai kepentingan imunisasi dan tahap kesihatan individu terhadap keluarga, sosial, ekonomi dan negara.